Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat Ustaz sempurnakan Tazkirah Ramadan siri yang ketiga pada kali ini. Jadi Ustaz mengharapkan anak-anak murid Ustaz semua sudah melihat Tazkirah Ramadan siri 1 dan siri 2. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kamu semua untuk kamu menjalani ibadah puasa pada tahun ini, insya-Allah. Okey, baik, pada kali ini Ustaz akan bicarakan dengan tajuk iaitu amalan sunat sepanjang berpuasa. Okey, tengok kat tangan Ustaz sekarang ada apa? Ini adalah penukul. Penukul. Ustaz ambil penukul ni kerana penukul ni sifatnya agak sombong. Boleh kita katakan sombong. Kenapa? Dia selalu memukul kepala orang, kepala paku, betul tak? Dinding ke, anak Ustaz guna penukul ni tapi pukul dinding rumah pecah. Masya Allah, sombong. Tapi sesombong-sombong penukul ni, tengok Ustaz akan hilangkan dia. Okey, bilang sampai 3. 1, 2, 3, hilang. Bilang sampai 3 balik. 1, 2, 3, ada balik. Okey. Kali ni bilang bagi lebih sikit. Bilang. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi Ustaz nak, apa tujuan Ustaz ceritakan tentang penukul ni? Kerana sifat sombongnya hanya dengan sekali tepuk saja, sekali puk, hilang. Walaupun dia keras, dia sombong. Sebab apa? Sifat sombong ini tidak memberi manfaat apa-apa pun kepada kita. Contohlah Ustaz buat. Okey, baik. Jadi hari ini Ustaz akan bicarakan tentang sunat, perkara ibadah sunat ataupun amalan sunat sepanjang kita berpuasa. Bagi Ustaz, kalau orang yang tidak melakukan amalan sunat ini ketika dia berpuasa, seolah-olah dia seperti sombong, seperti penukul tadi. Rugi, dengan mudah saja pahala ataupun ganjarannya akan hilang begitu saja. Rugi, dia tidak dapat mengecapi hikmah dan juga ganjaran yang Allah nak sempurnakan, nak beri kepada dia. Maka kalau boleh, dia buat amalan sunat. Jadi dengar baik-baik, apakah amalan sunat yang akan Ustaz ceritakan ini? Baik. Yang pertama, kita dah belajar niat dan sebagainya, kita dah berpuasa. Yang pertama, hendaklah kita bersahur. Yang mana hadis Nabi SAW menyebut, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada berkatnya. Jadi kita kena bersahur, tak mau ada yang alah ibu tak nak bangun sahur, rugi. Kenapa? Kerana sahur ni bila bangun saja mendapat barakat, mendapat berkat, berkat kehidupan kita, berkat dapat ganjaran Allah Taala. Rugi kalau kita tak ambil peluang ni. Bila kita nak bangun sahur ni, iaitu bermula daripada tengah malam. Bukan bersahur pukul 11, bukan bersahur pukul 10 malam. Kalau boleh bersahur lepas daripada pukul 12, pukul 1 pagi ke, 2 pagi ke, 3 pagi ke. Tapi sebaik-baiknya perkara sunat lagi iaitu bersahur dekat-dekat nak akhir dah, dekat-dekat nak masuk subuh dah. Kalau boleh janganlah dekat sangat, 10 minit nak masuk subuh baru nak bersahur, tetapi agak-agak lebih kurang dalam setengah jam sebelum bersahur. Kalau ikut Nabi, para sahabat menyebut iaitu 50 potong ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran di antara tempoh tu. Maksudnya dekat dengan subuh tu. Maksudnya habis baca 50 ayat Al-Quran tu masuk subuh. Maksud di antaranya iaitu termasuk sebagai melewatkan waktu kita bersahur. Jangan awal sangat, tetapi lewatkan sedikit. Kerana apa? Kerana yang pertama kita mendapat barakat. Yang kedua dapat memberi kita ketahanan diri untuk kita berpuasa sepanjang hari nanti. Kalau kita makan pukul 10 malam, 11 malam, kita kira bersahur, nanti pagi
kita dah mula lapar. Kenapa? Kita dah makan tengah malam tadi. Ya, jadi kalau boleh kita bersahur dekat-dekat nak masuk waktu subuh tu. Maksudnya setengah jam sebelum subuh. Kan bagus. Ya, boleh tahan nanti sampai ke petang. Ya, taklah penat sangat. Ya. Nak bersahur ni nak apa kategori makanan ni Ustaz? Ada pula nak Ustaz tanya. Ya. Bersahur ni cukup dengan seteguk air pun dah dikira bersahur. Ya, kalau kita tak larat sangat, mengantuk sangat, bangun, ya, basuh muka, berkumur, ya. Kemudian kita makan kurma sebiji ke, makan nasi sejemput ke, pun dikira bersahur, maka kita akan mendapat barakat. Ya, berkat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi janganlah kita melepaskan peluang, ya, amalan sunat ini. Ya, dah kita makan sahur, kita melewatkan sedikit. Ya, kalau boleh jangan tidurlah. Tunggu sampai waktu subuh. Itu cadangan Ustaz lah, ya. Kalau kita tidur, mungkin kita sukar untuk bangun. Dan ini akan menyebabkan subuh kita terlambat, akan mengurangkan sedikit pahala puasa kita, kan? Ya, itu kalau solat. Kadang-kadang terlajak sampai pukul 9. Dah habis. Puasa, tak solat subuh. Kan? Jadi kena beringat-ingat. Okey, baik. Itu yang pertama, iaitu bersahur. Okey, yang kedua, melewatkan sahur kita. Ya, makan sahur kita, ya. Kemudian, iaitu mempercepatkan berbuka puasa. Dengar saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita berbuka puasa. Jangan pula nanti, aku tak nak lagi. Biar orang lain buka puasa dulu. Aku okey. Tak payah. Tak dapat sunatnya. Jadi, kita buka dengan segera. Ya. Yang seterusnya, kita berbuka puasa dengan benda-benda yang manis. Bagaimana yang disarankan oleh Nabi, kita berbuka puasa dengan tamar, iaitu buah kurma. Ya, macam-macam jenis buah kurma dah kan. Kita makan buah kurma. Ya, kita makan buah kurma 3 biji, okey kan? Dan segelas air. Kerana buah kurma akan bertemu dengan air akan memberi tenaga. Berdasar kajian, ya, buah tamar ni akan memberi kesegaran kepada kita. Setelah kita berpuasa tak makan daripada pagi sampai petang, kemudian bila kita makan buah tamar ditambah dengan air pula, ya, maka kita akan mendapat sedikit kesegaran dalam tubuh kita. Barulah dalam tubuh badan kita ni, barulah kita makan makanan-makanan yang lain. Ya? Tapi Ustaz cadangkan selepas kita berbuka puasa dengan buah tamar dan juga air segelas, kita solat maghrib dulu. Selepas solat maghrib tu barulah kita makan, baru lebih selesa, ya. Barulah kita nak santai-santai makan, relax-relax sekejap, kan? Tak terkejar-kejar untuk menunaikan solat maghrib, kerana solat maghrib kita dah tunaikan. Ya. Okey, baik. Seterusnya, ya. Selepas saja tu kita solat berjemaah Isyak, kemudian kita bersolat tarawih. Inilah satu solat yang hanya ada dalam waktu bulan puasa saja. Jangan dulu pergi solat di luar bulan puasa, ya. Solat tarawih ni telah disyariatkan kepada kita, ya, sepanjang bulan Ramadan. Macam mana solat tarawih tu? Ya. Kita ambil pandangan yang solat 8 rakaat. Ya, 8 rakaat saja. Kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Tak banyak, kan? Ya. Insya-Allah semua anak murid Ustaz boleh buat, ya. Buat dengan penuh sabar, jangan laju sangat, ya. Bagaimana solat tarawih tu? Ya. Solat 2 rakaat, kemudian bagi salam. Solat pula 2 rakaat, bagi salam. Solat pula 2 rakaat, bagi salam. Solat pula 2 rakaat, bagi salam. Kemudian sambung dengan solat witir. Ya. Solat witir 3 rakaat. Kita solat 2 rakaat, kemudian bagi salam. Kita bangun pula solat 1 rakaat, kita bagi salam. Ya. Bagaimana lafaz niatnya solat tarawih? Ya. Usalli sunnatan tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita ikut ayah kita, makmuman, kan? Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Senang saja. Ya. Solat witir pula, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau 1 rakaat, sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Habis, ya. Mendapat ganjaran, insya-Allah mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita melakukan solat tarawih dengan penuh tekun, ya. Di antara hikmahnya, lepas kita makan banyak sebelum kita tidur, kalau kita makan banyak kita terus tidur, akan memberi kesan yang negatif kepada badan kita, ya. Tetapi kalau kita makan kemudian kita bersolat tarawih,
maka dia akan meringankan sikit badan kita. Kenapa? Makanan tadi akan dijana menjadi tenaga. Hebat tak? Hebat persyariatan solat tarawih kepada kita ni. Habis, kemudian kita tidur, ya. Kemudian sampai pukul 4 pagi, 5 pagi, kan kita nak bersahur pula, betul tak? Maka sebaik-baiknya lah cadangan Ustaz, ya. Kita bangun awal sedikit, kita solat berqiyamul lail. Kita bangun malam, maksudnya kita mendirikan malam tu. Sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesiapa yang bangun berqiyamul lail di sepanjang bulan Ramadan, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya. Allah akan bagi ganjaran yang banyak. Ya. Apa dia boleh buat waktu qiyamul lail tu? Dia boleh solat sunat, ya, solat tahajud ke, solat hajat ke. Kemudian dia boleh solat witir pun boleh lagi. Kemudian dia boleh juga baca Quran, boleh bersedekah, bersedekah pula. Boleh berzikir, subhanallah, subhanallah, ya, macam-macam. Baca Quran, baca buku pun boleh. Ya. Sambil-sambil kita meneman ibu memasak. Betul tak? Kemudian dah hampir-hampir dekat nak masuk subuh, 15 minit lagi kita makan. Maka kita mendapat, ya, kita mendapat amalan sunat melewatkan makan sahur. Nampak tak? Kita bangun awal. Sekarang dah kita cuti sekolah ni kan, ya, dah kita tak bersekolah, apa salahnya kita korbankan bangun awal untuk kita penuhkan malam Ramadan itu dengan kita berqiyamul lail, melakukan ibadah, ya? Di waktu malam tu. Kemudian nanti siang kita tidurlah sekejap. Betul tak? Jadi itulah di antara amalan-amalan sunat yang boleh kita amalkan sepanjang kita berpuasa pada bulan Ramadan pada kali ini, insya-Allah, ya. Dan semua ini, ya, akan menyempurnakan lagi solat, menyempurnakan lagi puasa kita. Ustaz ingat solat saja, ya. Menyempurnakan lagi puasa kita, ya. Yang rukun sebelum ni yang Ustaz sebut tu, ya, diumpamakan macam kereta, ada enjin, ada tayar, tapi tak ada bumbung lagi, kan? Bila kita tambah dengan amalan sunat ni, maka sempurnalah puasa kita itu menjadi satu kereta yang solid. Bolehlah kita nak bergerak lebih jauh, kan? Itu perumpamaannya lah, ya. Jadi insya-Allah, ya, kita penuhkan kita penuhkan amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan ni, ataupun sepanjang kita berpuasa pada setiap hari itu dengan amalan-amalan yang baik, ya. Okey, baik. Untuk akhirnya, okey, untuk akhirnya, di sini, okey, Ustaz ada, ni. Bas, Ustaz dah tulis dah. Sahur, baca Quran, sahur ada lagi. Qiyamul lail, macam-macam. Semua ni amalan-amalan sunat sepanjang kita berpuasa, ya. Okey, Ustaz akan kita akan buka dalam beg ni. Okey, ni kosong, okey. Okey, kita tutup balik zip dia. Okey. Semua ni Ustaz buka dalam ni. Okey. Tengok. Apa jadi bila Ustaz masuk kat dalam ni, ya. Kalau kita buat amalan sunat dan sebagainya, kan, ya. Okey, tengok. Mesti ada sesuatu yang baik, ya. Betul tak? Okey, tengok. Ni silap mata, kan. Wah. Okey. Okey. Baik. Jadi tak rugi, ya, kita melakukan amalan sunat, ya, amalan-amalan sunat untuk menyempurnakan lagi puasa kita pada kali ini, insya-Allah. Jadi itu saja daripada Ustaz. Ustaz mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, laju percakapan Ustaz, ya. Ustaz harap minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan video kali ini memberi sedikit lagi manfaat kepada kamu untuk kamu terus menjalankan ibadah puasa pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.